Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda nak bina PC sekarang dan anda sedang cari satu casing yang bersaiz besar untuk motherboard bersaiz ATX, kemudian anda nakkan PC tu dalaman dia tu clearance luas and airflow dia mantap dan of course design dia aesthetically cantik, saya nak perkenalkan kepada anda satu casing yang baru sahaja mendarat dekat Malaysia iaitu NZXT H7 Flow. Dan bila kita sembang tentang NZXT ni, kita sedang bercakap produk yang sedikit mahal compare dengan produk-produk marhain. Tapi harga dia tak adalah cecah sampai RM1,000 Malaysia, even RM600 Malaysia pun. Kalau kita pecahkan ekonomi rakyat Malaysia kepada B40, M40, T20, maybe NZXT ni dia duduk dekat M40 lah, dia duduk dekat pertengahan, bukan bottom 40, bukan marhain punya, bukan juga T20 bangsawan kayangan punya, dia berada dekat tengah-tengah. Dan berdasarkan pengalaman saya review produk-produk NZXT ni, dia berada, dia antara brand yang offer kepada kita kualiti setanding dengan harga dia, termasuk dengan NZXT H7 Flow yang saya nak review ni. Nanti saya cerita dengan lebih detail, okey? Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Alright guys, kalau anda sedang cari satu casing dengan design ataupun konsep yang extraordinary untuk tahun 2022, sorry to say yang NZXT H7 Flow bukan untuk anda lah. Actually ini adalah produk terbaru dari NZXT untuk line up NZXT H7 series. Sebelum ni dah ada H7 Mid, lepas tu ada yang ITX H7 710, lepas tu ada H7 710 Elite. Bezanya NZXT H7 Flow ni fokus kepada airflow, which is kalau nak dibandingkan dengan kebanyakan casing yang guna mesh yang lain, lubang untuk NZXT H7 Flow ni lagi besar. So lagi banyaklah udara boleh masuk ke dalam. Physically casing ni memang besar. Panjang dia dalam 230mm, lebar tu ataupun kedalaman dia tu dalam 480mm dan tinggi 505mm. Tinggi dia tu 1/3 dari tinggi saya. Dan berat dia tanpa hardware 10kg. Kalau kita dah masukkan komponen-komponen macam yang saya buat ni, cincai-cincai pergi juga ni 20kg. Kalau letak atas meja kenduri kahwin, rasanya tak sempat nak upacara batal wuduk tu dah pun patah. Build quality casing ni tak payah cerita, mantap. Ini memang kita kata common rule untuk mana-mana produk NZXT. Material yang dia guna tu tip top, even untuk front panel yang banyak lubang dekat bahagian hadapan. Bila kita pegang tu, kita dapat rasalah dia punya binaan solid. Dekat top panel bahagian depan ada input-output connection yang lengkap untuk tahun 2022. Kenapa saya highlight lengkap untuk tahun 2022? Sebab dia dah ada power button, kemudian dia ada bagi kepada kita 2 USB-A 3.0. Lepas tu dia dah bagi kepada kita satu USB-C 3.0. Of course ada combo audio jack. Belakang dia NZXT ada bagi satu magnetic filter yang bersaiz 360mm. Senang nak cabut, senang nak cuci. Okey, jom kita tengok dalaman casing ni. Untuk pengetahuan anda, saya guna motherboard bersaiz ATX dari Gigabyte iaitu Gigabyte Fusion B550 dengan graphic card yang bersaiz 310mm. Walaupun saya pasang motherboard yang bersaiz besar, lepas tu graphic card yang panjang, still kita nampak dalaman dia sangat-sangat luas, nampak lapang gila. That's why airflow dalam casing ni mantap guys. Dalam projek kali ni untuk CPU cooler, saya guna cooler master liquid ML360L V2 ARGB white. Tapi kalau anda tak nak guna liquid cooler, anda nak guna air cooler, anda boleh pakai air cooler yang ketinggian dia tu 185mm. Untuk graphic card 310mm iGame RTX 3060 Ti Ultra Wide OC yang saya guna ni celah gigi lah, sebab maksimum panjang graphic card yang kita boleh sumbat masuk ke dalam NZXT
H7 Flow ni ialah 400mm. Tentang kipas, basically NZST bagi kepada kita dua pre-installed 120mm fan, satu dekat depan sebagai intake dan satu lagi dekat belakang sebagai exhaust. Tapi depan ni sebenarnya kita boleh mount 3 lagi kipas bersaiz 120mm ataupun 140mm. Bahagian atas kita boleh letak 3 kipas 120mm ataupun 2 kipas 140mm. Bahagian belakang kita boleh pilih satu kipas 120mm ataupun satu kipas bersaiz 140mm. Kalau radiator nak pasang dekat atas pun boleh, nak pasang dekat depan pun tak ada masalah. 360, 240, even 120 pun okey je. Bagi saya kan, kalau casing saiz besar macam ni, saya lebih prefer anda fully utilize dia, guna 360. Kalau kita letak 240 dia nampak kosong sangat. 360 baru cun. Dan NZST H7 Flow ni pun dah fully equipped dengan dust filter atas 360mm macam saya bagi tahu tadi, dan dekat depan ni dia bagi satu dust filter yang hampir sama besar dengan front panel dia. Dekat bahagian bawah ada satu dust filter bersaiz 120mm untuk power supply. Alright, bab yang paling buat saya rasa kagum dekat NZST H7 Flow ni ialah bab penyusunan kabel ataupun kabel management. Nah ini bahagian belakang NZST H7 Flow mantap gila guys. Dia ala-ala beli rumah dah fully furnished, anda masuk goyang kaki, settle. NZST bukan saja bagi lubang-lubang yang on point tapi dia dah pun buat kabel loop siap-siap kepada kita sekali dengan velcro strap. Budak darjah 1 pun boleh buat kabel management dengan elok macam main puzzle je. Bayangkan, saya yang skill level management ni kalau kita ukur maybe 3/10, level 3/10 ni pun dah boleh buat cantik macam ni. Anda yang level lagi tinggi for sure mantap. Tak nampak terus kabel kot. But make sure kabel power supply yang anda guna tu panjang, baru syok nak susun-susun kabel. Kang kabel tu pendek, nak ikat pun tak boleh. Dalam projek kali ni saya guna power supply dari Cooler Master juga, iaitu Cooler Master V650 White Edition. Memang tak ada masalah. Last sekali tentang storage, kita boleh mount 2 biji SSD 2.5 inci dekat belakang motherboard tray dekat tempat yang mereka dah allocate kepada kita ni, dan 2 biji hard disk 3.5 inci dalam hard disk case yang ada dekat bahagian bawah. Sebagai penutup, saya akui yang design untuk casing ni NZST H7 Flow ni just a typical PC case design, but saya tak boleh nafikan yang casing ni menarik. Dengan saiz lubang jejaring yang besar di bahagian hadapan, dia nampak sedikit berbeza dengan casing-casing lain yang ada dalam pasaran. Kemudian bab finishing tak payah cerita, that's why casing ni somehow atraktif juga. Dan tentang aksesori, ini antara casing yang offer kepada kita aksesori yang lengkap untuk tahun 2022. Bukan setakat kipas intake exhaust, tapi mereka bagi juga kepada kita dust filter dekat atas, depan dan juga bawah. And dia punya input-output connection updated untuk tahun 2022, lengkap dengan USB-C. Kabel management ini memang wow gila lah. Saya bukan takat dia punya lubang-lubang kabel root tu on point, tapi dia siap buat kepada kita laluan kabel, bagi kepada velcro strap, kita just masukkan, ikat. Simple gila guys. Tapi yang lagi penting sebenarnya dekat NZST H7 Flow ni, of course dia punya airflow lah. Dia punya clearance dalaman luas. Anda nak pakai graphic card yang saiz 440mm panjang pun tak ada masalah. Radiator anda nak letak dekat atas pun boleh, dekat depan pun boleh, 360 tak ada masalah langsung. Seriously, kalau anda pentingkan kepada performance, anda memang nak turn on PC anda lama-lama macam tu, saya sangat-sangat recommend anda beli NZST H7 Flow yang berharga RM569 Malaysia ni. Dia ada 4 variasi warna. Anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Jumpa lagi.